Hello, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Syafiqah Farhan Razali dan anda akan bersama saya selama 1 jam untuk tajuk hari ini yang sangat-sangat menarik. Tapi sebelum saya perkenalkan tajuk, jom saya nak mengingatkan anda semua untuk amalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Pakailah pelitup muka macam yang saya pakai sekarang ni. Kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Dan juga pakailah hand sanitizer selalu. Kalau ada sumber air dan sabun, basuhlah tangan. Okey adik-adik? Alright. Hari ini kita nak belajar. Kalau tengok sekeliling kat sini, banyak sangat alatan di atas meja. Tapi hari ini kita nak belajar apa? Pendidikan seni visual. Dan tajuk kita, reka bentuk lanskap. Seperti anda lihat di sebelah saya ni, sebenarnya satu benda yang saya tertarik hari ini adalah model lanskap kat sini. Dia sangat-sangat kecil tapi sebenarnya banyak konten di dalamnya kan. Ada pokok dan juga hiasan di atas sini untuk gantung pokok dan juga mungkin kat sini ada kolam. Sangat-sangat menarik. Saya nak belajar tajuk hari ini. Untuk itu kita perkenalkan dulu guru kita yang akan mengajar subjek ini. Itu dia Cikgu Syarul Nadia binti Hamdan. Cikgu, selamat datang ke studio kita. Ya, Cikgu ada 15 tahun mengajar ya Cikgu? Ya betul, pengalaman 15 tahun mengajar subjek pendidikan seni visual menengah atas. Oh, jadi subjek pendidikan seni visual ni Cikgu mahir sangat-sangatlah. Kalau setakat ni dah 15 tahun dah Cikgu. Alhamdulillah. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan apa-apa, jom kita mengamalkan SOP dulu. Ya. Saya menjemput Cikgu untuk pakai hand sanitizer dulu. Dan saya pun akan pakai juga dan kita nak mengingatkan penonton di luar sana, ini adalah SOP yang kita amalkan di studio untuk sentiasa mengekalkan kebersihan. Baiklah Cikgu, sebelum kita memulakan tajuk kita pada hari ini iaitu reka bentuk lanskap, Cikgu boleh terangkan dulu kita nak buat apa hari ini? Okey, hari ini, Assalamualaikum pelajar. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk reka bentuk lanskap. Okey, bila kita sebut tajuk reka bentuk lanskap kan Pika? Ya. Okey, automatik kita akan tahu, lanskap ni adalah sesuatu yang berada di luar daripada bangunan. Ya, betul Cikgu. Okey, sesuatu yang berada di luar bangunan. Itu kita masukkan sebagai reka bentuk lanskap. Okey, kalau di sebelah sini kan, cikgu dia sediakan carta-carta kat sini. Bila kita sebut reka bentuk lanskap, kita tak boleh lari daripada elemen. 4 elemen yang ada di sini. Okey, elemen tumbuhan. Okey, elemen topografi, struktur dan elemen air. Topografi tu Pika tahu tak apa? Topografi tu tak pastilah Cikgu. Okey, topografi tu ialah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Sebelum kita buat sesuatu landscape, kita kena tahu bentuk muka bumi tu macam mana. Berbukit ke, sungai, tasik dan sebagainya. Oh, faham Cikgu. Contohnya kalau dekat bukit, tak adalah kita nak letak kolam air kan Cikgu? Ya, betul. Tak sesuai. Kenalah buat bentuk yang sesuai Cikgu. Ya, yang bersesuaian. Landscape tu mesti bersesuaian dengan bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi tu kita namakan topografi. Dan sekarang paling penting antaranya adalah air. Dekat rumah. Kebanyakannya kalau rumah pun sekarang kebanyakan orang buat kolam air sebab air tu menjadikan satu sumber yang menarik dekat landscape tu nanti. Faham Cikgu. Contohnya macam kolam renang dan air terjun yang air kecil tu boleh Cikgu? Ada orang buat kolam ikan. Sebab bila dengan bunyi air tu pun sendiri boleh mendatangkan kesan rileks pada orang yang duduk di rumah tersebut lah. Betul Cikgu. Saya setuju sebab kalau sumber air, kita bunyi air tu sangat menenangkan, tapi kalau pokok-pokok kita tengok menenangkan juga. So dari deria telinga dan juga mata. Sebab tu perlunya reka bentuk landscape kita kena belajar. Daripada ilmu yang kita ada tu kita boleh apply dalam kehidupan seharian. Okey Cikgu. Cikgu, saya ada satu soalan. Disebabkan Cikgu cakap tadi kalau kita dengar lanskap je dia mesti di luar rumah kan Cikgu? Ada sesetengah orang dia buat lanskap tapi dia letak macam kaca penutup di atas tu. Macam
tempat-tempat orang melangsungkan perkahwinan. Tapi dia dalam yang tertutup. Tertutup. Tapi dia buat dalam konsep landscape. Ya. Ya, boleh juga sebab dia nak bentuk garden dalam rumah. Jadi namanya dalam rumah ya? Itu dalam rumah tapi dia wujudkan satu bahagian macam garden. Dia gunakan konsep landscape tu dimasukkan dalam rumah supaya duduk dalam rumah tu pun dia terasa macam taman. Maksudnya sekarang semakin moden, orang semakin menginovasikan. Betul cikgu. Sebenarnya. Macam-macam ada sekarang ni orang makin kreatif. Betul cikgu. Kalau kolam renang dalam rumah, taman pun boleh dalam rumah. Ya, kan, betul. Okey cikgu, apa yang penting dalam membentuk lanskap ni yang cikgu sebut tadi? Boleh ulang kembali? Okey, dalam bentuk lanskap tadi yang saya ulang kat sini, yang penting adalah tumbuhan, okey, struktur, topografi dan air. Okey, 4 faktor ni ya cikgu. Dan selepas ni kita akan belajar lebih lanjut tentang ini dan kita akan buat sambil-sambil tu, betul cikgu? Ya, betul. Kita akan buat pelan landscape. Okey, pelan. Dan kemudian kita akan buat model landscape. Okey, saya pun sangat-sangat seronok untuk menghasilkan model lanskap ni. Tapi sebelum tu kena buat pelan dulu. Dan sebelum itu juga kita kena berehat dulu. Minum air sekejap, okey? Murid-murid di luar sana jangan ke mana-mana. Kembali di Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita ke Mahir di Didik TV KPM bersama saya, hos anda Syafika dan juga Cikgu Nadia kita. Alright. Hari ini kita belajar pendidikan seni visual dan tajuk kita ialah reka bentuk lanskap. Okey, cikgu. So tadi kita dah belajar sedikit 4 faktor yang diperlukan untuk membuat lanskap, kan cikgu? Sekarang ni kita nak mulakan aktiviti dengan Okey, hari ini kita akan buat model landscape. Tapi sebelum tu Pika, sebelum kita buat model landscape ni, kita kena tahu beberapa benda. Okey, kita kena tahu beberapa benda yang berkaitan dengan landscape. Okey, yang pertama, landscape ini terbahagi kepada 2 jenis. Ada landscape lembut dan landscape kejur. Okey, landscape lembut ni adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, tak kisahlah pokok ke pokok bunga, pokok besar, pokok bonsai, rumput, itu kita namakan dia sebagai landscape lembut. Termasuklah air. Termasuklah air. Okey, landscape kejur adalah sesuatu yang berbentuk keras. Batu, kayu, binaan, pondok dan sebagainya. Okey, jadinya pelajar di rumah kita kena tahu bahawa landscape ni ada landscape lembut dan landscape kejur. Ada 2 jenis. Okey, cikgu. Jadinya di sini cikgu nak tunjukkan, okey, dekat cikgu ni adalah gambar simbol landscape. Okey, di sini adalah simbol landscape. Okey, kalau kita tengok kepada simbol landscape tersebut, okey, ada simbol pokok, kan? Ada simbol rumput, ada pokok palma, pokok renek, lantai dan dinding. Okey, ada banyak lagi simbol-simbol yang lain. Okey, simbol ni berbeza mengikut, kalau kita kata pokok lah kan? Okey, kalau pokok tu warna, okey, simbol tu berbeza mengikut jenis pokok. Betul cikgu. Jadinya kalau macam sini kan, okey, kalau kita tengok pokok ni warna merah dengan kuning, maksudnya pokok ni warna pokok dia macam tu lah. Warna memang ikut sebiji macam pokoknya. Warna ni mengikut kepada warna pokok yang sebenar. Macam tu. Okey, jadi kita dah tahu tentang simbol. Okey, sebelum kita buat pelan landscape, kita kena buat beberapa lakaran idea. Dekat sini cikgu ada buat beberapa contoh lakaran idea. Lakaran idea ni kita tak terikat kepada lukisan yang formal lah. Garisan-garisan geometri kita tak terikat. Okey. Yang mana lakaran idea ni adalah maksudnya kita punya idea. Okey, nak buat
landscape tu macam mana. Nak susun pokok dia macam mana. Jalan dia kat mana. Batu-batu nak susun mana. Rumput nak letak kat mana. Itu pentingnya idea. Lakaran idea. Untuk dapatkan idea dahulu sebelum kita buat pelan landscape yang sebenar. Jadi untuk cikgu, kebiasaannya 6 tu sudah cukup untuk pilihan terbaik. Kebiasaannya 6 dah cukup lah. Okey. Kemudian barulah kita nak masuk aktiviti kita hari ni. Alright, boleh cikgu. Saya nampak pensel color kat depan ni. Okey. Apabila kita dah pilih lakaran idea mana yang kita nak tadi. Okey, barulah kita lukis. Alright. Jadinya cikgu gunakanlah alat-alat geometri ni tadi. Oh, alat geometri ni untuk melukis ya, cikgu? Alat geometri ni cikgu gunakan untuk memudahkan proses melukis. Sebenarnya boleh kalau kita nak lukis secara manual. Tetapi kalau kita lukis secara manual, kita susah nak dapat garisan-garisan yang betul-betul lurus, yang betul-betul tegak. Betul lah. Jadinya kita memerlukan set-set geometri. Dan kurang kemas lah, cikgu, kan? Ya, betul. Jadinya kalau macam yang pembaris ni, Pika tahu tak nak buat apa ni, Pika? Pokok. Yes. Betul, cikgu. Kan banyak saiz bulatan-bulatan kan. Jadi kita boleh gunakan buat pokok. Jadinya tak adalah bulatan tu sekejap besar, sekejap kecil. Kita nak samakan. Nanti orang yang nak buat sebenar tu tengok lain-lain pula saiznya. Sebenarnya dari segi konsep kita buat pelan landscape ni, kita kena kemas. Jadi kita memerlukan set-set geometri ni lah. Okey, jadinya untuk aktiviti hari ni, Mira. Mira pula. Pika, tak apa, cikgu. Mira pun boleh. Saya terima je. Untuk aktiviti hari ni, Pika, sorry. Salah nama. Tak apa, cikgu. It's okay. Kita nak mulakan mewarna pelan kita. Betul, cikgu. Jom. Saya seronok sangat nak color. Kita ambil seorang satu bekas. Okey, saya ambil yang ini. Okey, saya ambil yang ini. Sama je kan, cikgu? Sama je. Okey. Belum lagi? Okey. Sekarang. Okey, daripada pelan landscape. Ya. Boleh tunjuk juga. Okey. Daripada pelan landscape yang kita cikgu dah buat ni, cikgu dah lukis dan cikgu dah warnakan sikit lah. Ya, cikgu. Untuk contoh nanti supaya Pika senang nak warna. Senang nak ikut, Kalau kita tengok warna pokok ni, masing-masing ada tone dia sendiri. Betul. Saya risau juga nak buat part tone tu, cikgu. Okey, kalau kita tengok kepada pelan ni, Pika. Okey, kita nampak dah kat sini pokok dekat mana. Okey, di tepi ni cikgu guna pokok palma. Yang atas ni, yang macam yang ini, yang tajam-tajam ni. Okey, yang tepi ni pokok, simbol pokok dia. Pokok rene. Yang ini pokok. Okey, yang ini adalah rumput. Jadinya kita dah faham pelan yang kita lukis ni. Faham, cikgu. Okey, sekarang kita buat pelan dulu. Kejap lagi baru kita buat model. Okey, jom, cikgu. Jom kita mulakan perlumbaan. Okey. Buat warna pokok dulu. Pokok dulu. Okey, kita ambil boleh? hijau. Hijau pekat dengan kuning. Ya. Mana kita nak memandangkan ada dua tona, yang mana kita mulakan dulu, cikgu? Okey. Kita mulakan kuning dulu. Kuning dulu, Okey. Kita warna. Okey, kalau saya buat macam ni tahu, Pika, saya akan buat bulatan kecil dulu macam ni. Oh, bulatan. Sebab kalau kita buat bulatan kecil macam ni, automatik dia akan dapat macam satu bentuk bulan keliling dia. Oh, dia kemas lagi cikgu. Okey, lepas tu baru kita letak pula warna hijau. Dan kita blend dengan warna kuning tu tadi supaya dia dapat tone lah. Okey. Tak apa, warna ni warna slow, layer-layer pun tak apa. Okey. Don't worry. Kita relax-relax, enjoy hari ni kita mewarna. Okey. Alright, cikgu. Selain dua tone ini, kita boleh tak guna color lain yang melambangkan pokok tersebut? Boleh. Kalau okey, sebenarnya macam ni. Okey, cikgu hari ni cikgu gunakan color pensil sebab color pensil ni adalah media yang paling senang untuk didapati dekat rumah lah. Kan jadinya kalau ikutkan yang betul-betul punya, okey, kebanyakan pelukis pelan dia akan menggunakan marker pen. Marker pen? Grafik marker. Yang berwarna-warni tu. Yang nipis tu kan, cikgu? Yang berwarna-warni tu. Berwarna-warna. Grafik marker ni dia macam warna ni lah, berwarna-warni. Ada juga yang guna watercolour.
Watercolor. Ya, Tapi jadinya watercolor mengalir ke tak, cikgu? dia kena cermat lah. Maksudnya kertas pun kena tebal sikit lah. Okey. Okey, jadinya yang sekarang ni yang lebih mudah biasanya kita pakai media lukisan iaitu media kering. Sama ada kita pakai color pensel ataupun kita gunakan marker, grafik marker. Yang color-color tu. Ya, yang tu lebih senang. Jadi untuk hari ni kenapa cikgu pakai color pensel? Kenapa? Sebab color pensel lah yang paling senang nak dapat kat rumah sekarang ni. Betul. Ambil anak cikgu punya je ke? Yang ini? Saya punya sendiri. Saya pun cikgu ada. pun ada. Okey, kita siap dah. Cikgu siap dah satu pokok. Saya okey. Dah Pika. Tiru cikgu bulat-bulat tadi. Baguslah. Okey. Jadi nasib baik jadi. Okey, jom kita nak warna apa lagi? Pika nak warna yang mana? Okey, saya nak warna lain pula. Mungkin kita boleh color yang coklat ni, cikgu. Okey, yang ini adalah pergola. Pergola. Yang coklat ni adalah pergola. Okey, jadi kita ambil coklat pula. Okey, cikgu. Okey, yang ini kita warnakan. Okey, boleh pusing-pusing lah. Okey, pusing-pusing juga Yang ini kita tak payah ton tau. Okey. Satu color ya, cikgu? Yang ni kita tak payah ton tau, Pika. Kita satu color je. Kita bagi dia flat color. Yang penting kemas. Okey, cikgu. Tadi kita dah sebut pasal apa color lain yang kita boleh guna untuk mewarnakan apa alatan lain seperti marker dan juga watercolor. Dari segi kertas ni pula, cikgu, dia mesti A3 ke, cikgu? Kebiasaannya saiz kertas ni bergantung kepada saiz landscape ataupun skala yang kita nak buat. Tadi cikgu lupa nak beritahu. Ya, apabila kita buat landscape, apabila kita buat pelan landscape ni, kita kena tahu skala. Kalau 1 cm tu nisbah berapa Nisbahnya untuk berapa kaki. Iya, cikgu. Baru kita dapat keluasan sebenar landscape yang kita nak buat tu. Muka nanti. Kalau kita nak buat landscape dekat laman rumah, kita kena tahu berapa besar laman rumah tu tadi. Betul, baru cikgu. kita boleh plan macam mana nak lukis, saiz macam mana. Macam tu. Sebab nanti tersalah pula, terbesar pula dia kalau punya terbesar kan dah tak betul lah kan dia punya kedudukan tu nanti. Macam tu. Dah siap? Boleh cikgu seni ni, Pika ni. Cikgu tak habis color pekat ni. Okey, cikgu. Selepas seterusnya kita nak buat apa, cikgu? Cikgu bagi Pika pilih. Pika suka yang mana? Sebenarnya saya nak color macam kolam-kolam sikit, sejuk mata memandang. Okey, boleh. Kita ambil warna biru. Warna biru, biru muda ni. Biru muda. Saya ada lagi muda sikit dari cikgu. Okey, jom kita. Okey, ni pun sama. Nak buat tone boleh. Nak flat color pun boleh. Okey. Okey, kita warna je. Kita enjoy je hari ni. Okey, yang penting kan pelan ni kita kena buat kemas. Okey, kalau yang Pika nampak, garisan-garisan yang cikgu buat tu, okey, cikgu dah kemaskan menggunakan pen teknikal tau. Betul. Saya perasan juga ni pekat kalau pensel ni ya, cikgu. Dia teknikal yang basah tu ya, cikgu. Pen yang basah tu. Okey. Mesti warna hitam ya, cikgu? Ya. Okey, kalau warna lain dia tak kemas sangat ke, cikgu? Tak kemas. Kita guna warna hitam tu lebih kemas. Okey. Dekat apa ni, alat tulis yang cikgu sediakan ni pun, kat sini ada ni. Pen teknikal yang cikgu. Oh, yang ini. Ni lah. Pen ni lah yang kita gunakan ni. Masa cikgu melukis guna pen teknikal ni, cikgu guna pembaris yang ini juga ya, cikgu? Kena guna. Kena guna balik Sebab nak elakkan daripada sengit-sengit tu. Okey. Kita kena guna. Itu warna lah. Yang penting kita nampak kat sini sungai, kat sini ada kolam, kat sini rumput dia macam ni, susunan dia macam tu. Ya, betul. Kalau kita lukis tak warna, kita tak nampak gabungan warna tu sesuai ke tidak, konsep tu. Betul, cikgu. Cikgu, saya ada soalan sebab tadi cikgu terangkan tentang pokok yang bulat-bulat ni, dia punya simbol kan, cikgu? Yang panjang-panjang ni apa? Sebab dia ada di situ. Okey, ni ke? Yang panjang-panjang yang mana, Pika? Okey, ni. Ini yang panjang-panjang. Yang panjang ni. Nak tahu. Adalah rumput. Rumput. Tetapi kalau rumput cikgu buat macam ni tak nampak dia punya pattern kan? Betul. That's why cikgu buat dalam petak. Lagipun sekarang, Pika, kebanyakannya orang kan sibuk bekerja. Betul. Okey, kebanyakannya orang sekarang ni dah guna artificial grass, rumput tiruan. Jadinya dia lebih mudah nak bentuk, dia boleh potong ikut bentuk yang dia nak. Senang kan, cikgu? Nak jaga pun tak payah. Ya, tak payah nak siram, tak risau mati. Tapi yang sedih ni kalau kita ada kucing, cikgu. Nanti dia tak dapat rumput yang dia suka tu. Itu sedih lah. Itu sedih. Kena ada ruangan mungkin rumput yang betul lah, cikgu. Yang asli. Betul. Okey, cikgu.
Okey. Alright. Kita dah siap kah? Dah atau belum cikgu? Masih separuh jalan. Macam besar kan? Macam besar. Yalah, sebab kita pakai kada pensel memang lambat. Betul? Ni memang exercise tangan ni cikgu? Betul. Mewarna ni sebenarnya ada kaitan dengan kita punya motor Motor halus. tangan, motor halus Ya, motor halus. Okey. Okey, cikgu. Jadinya kalau motor halus kita berfungsi dengan baik, kita boleh melukis mengikut ruang yang tu dengan baik lah, dengan kemas lah, maksudnya macam tu lah. Okey, cikgu. Alright, cikgu. Kita patutnya siapkan ini sepenuhnya colournya. Dan kita ada contoh yang dah siap ke, cikgu? Okey, sekarang ni memang makan masa kalau nak bagi sampai siap. Okey, kita tunjuk dulu Amirah. Okey. Kita nak fikah. Okay. Tak apa, cikgu. Kalau kita nak tunggu sampai siap memang makan masa lah. Sebab kita kena warna dengan kemas. Betul, jadi cikgu. ni jom kita tunjuk. Kalau dah siap macam mana rupa dia. Okey. Cikgu dah. Cikgu ada, saya rasa pun saya pun ada. Pika pun ada kan? Ini kalau dah siap nanti. Nampak dah kat sini jelas kan? Betul, jelas kat dan mana? pekat colour dia. Ya, ada kolam. Ada kolam. Ada Pama, pagola, pokok-pokok. Pokok-pokok dan pokok artificial Ya, kan? Alright. Okey, cikgu. Dan seterusnya kita akan buat part yang saya paling nak buat. Tapi kita akan berehat sebentar dulu sebelum itu. Jadi jangan ke mana, di Mahir Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Dan anda masih lagi bersama kami di Mahir Didik TV KPM bersama saya dan Cikgu Nadia. Ya. Kita baru lepas buat pelan sebelum rehat tadi dan habis tuk-tuk terus habis dah clear mewarna dengan pekatnya cikgu. Ya. Okey. Cikgu sekarang kita nak buat apa selepas dah ada plan ni? Okey, sekarang kita dah ada plan. Okey, daripada plan ni nanti, Okey. kita nak hasilkan satu model landscape. Okey. Okey, berdasarkan plan yang kita buat. Tadi kita dah tahu kat mana nak letak pergola, kat mana nak letak kolam dan sebagainya. Betul, cikgu. Okey, jadinya sekarang cikgu dah bawa model landscape yang hampir siap. Hampir siap, Tapi cikgu? tak siap sangat lagi. Okey. Jadi kita kena siapkan. Jom, cikgu. Boleh siapkan. Okey, jom kita siapkan. Okey. Okey. Jadi di depan kita ni ada bahan-bahannya, cikgu? Okey, depan kita ni ada bahan-bahannya. Okey, dekat sini pokok-pokok, okey. Okey. Okey, ada pokok, okey, ada pokok bunga, pokok renek, okey. Jadi inilah rupanya. Tadi kita tengok plan tak dapat bayangkan sangat. Ya, Sebetul-betulnya yang ini. Okey, bahan asas yang tapak ni cikgu gunakan polystyrene. Okey, macam inilah polystyrene. Okey. Yang cikgu warnakan lah. Alright. Ini polystyrene yang cikgu warnakan. Okey. So kemudian cikgu guna cardboard. Okey, cikgu gunakan kertas warna. Okey. Okey, dan cikgu gunakan juga soft fabric ni lah. Felt. Untuk kita biasa kita buat fabric. craft kan. Ini Betul. untuk cikgu buat rumput. Kadang-kadang kita cuci mata dengan tu, cikgu. Ya. Sebab lembut. Okey. Dan daun yang ini cikgu ambil daripada pasu ni. Okey. Alright, cikgu. Kita guna je Guna dekat apa yang rumah. ada. Betul, cikgu. Okey, sekarang kita nak mulakan buat Okey. kita punya aktiviti. Okey, kita letak Alright. pokok ni kat tepi. Pokok kat Tika, tepi. takutnya mengganggu. Alright. Cikgu, sorry nak tanya. Yang warna kelabu ni cikgu kali guna apa? Okey, yang kelabu ni cikgu gunakan akrilik. Akrilik. Tapi kalau kita nak guna banco, poster colour pun boleh. Okey, cikgu. Alright. Okey, sekarang kita mulakan tampal dahulu yang itu macam kolam. Ini kolam. Okey, kolam ni cikgu gunakan kertas warna biru dengan cardboard. Kertas warna biru dan cardboard. Okey. Jadi cardboard ni berlapis sebelah bawah ya cikgu. Ya, Jadi yang ini kita cikgu doublekan potong macam window ya. Ya. Okey. Betul. Alright, Okey. cikgu. Kita letakkan gam. Okey. Okey.
Okey, kalau kita tengok plan. Plan ni macam ni. Kita letak plan kat depan. Senang kita nak rujuk. Kan boleh. senang kita nak rujuk. Penonton kat kita mana pun ni nak letak kolam ni kan? tanya plan kita macam mana rupa. Kan kita dah letak macam ni. Okey. Inilah model yang kita nak ikut. Ya, kita akan ikut plan yang kita lukis. Okey, cikgu. So, kita letak dekat di sini. Wah, dah siap ada pagar kat situ. Okey, boleh? Okey, cikgu, boleh. Pika, senang je ni. Okey, waktu ni yang suka ni. Ya. Betul. Macam buat mainan masa kecil-kecil dulu. Okey. Kemudian sekarang kita ambil pula rumput. Okey, cikgu pakai kertas yang ini hijau ni tadi. Ya, betul. Cikgu dah siap potong. Okey. Okey, cikgu dah potong kecil-kecil macam ni. Okey, ni pun sama. Kita boleh letak gam dekat atas ni pun boleh. Okey, terus letak. Boleh tak cabut? Boleh, cikgu. Okey, berjaya dah. Okey, kita letak gam dekat. Terus kan cikgu dah siap lukis petak-petak tu kan? Ya. Lepas tu kita letakkan kain satu-satu. Okey, cikgu. Jadinya selepas kita buat pelan landscape tu kan. Okey, kita kena transferkan juga macam mana kita nak lukis, macam mana nak letak macam mana dekat atas model. Nanti kita kena juga buat dia punya guideline tu. Oh, kena ikut juga ya? Kena ada guideline dia, cikgu. Okey. Cikgu, adakah ini plan untuk rumah cikgu ataupun cikgu ada plan untuk masa depan nanti? Ini plan rumah impian saya. Rumah impian cikgu. Cantiknya cikgu. Kolam renang ni yang saya suka. Mana tahu boleh saya datang satu hari nanti? Kan boleh. Okey. Tampal. Okey, kita tampal. Siapkan tampal. Ada 6 petak rumput ni tadi. Ya. Saya salah. Okey. Cepat je kejap kan? Cepat je kan buat ni. Sebab dah tersedia, cikgu. Sebab saya dah sediakan semua. Okey, kemudian kalau kita kalau Pika perasan, nampak ada tiang lampu kat sini. Ya, betul ada. Tiang lampu tu cikgu gunakan lidi. Oh, lidi. Adakah batang aiskrim, cikgu? Ya. Batang aiskrim ni. Okey. Cikgu potong, cikgu warna, cikgu cucuk. Siap. Okey, alright. Sama juga macam pergola ni. Oh ya, yang ini yang besar sikit. Ni cikgu dia punya batang aiskrim yang lebar sikit. Cikgu gam-gam cantum jadi pergola. Okey, yang itu kita guna batang aiskrim, cikgu. Kalau untuk rumput tiruan ni, kita apa yang bahan lain kita boleh gunakan? Okey, kita boleh gunakan macam span. Ataupun kita boleh gunakan kapas. Oh, kapas pun boleh. Boleh. Cuma kapas susah sikit lah, cikgu. Okey, jom kita cucuk kat rumput. Jom. Okey, yang ni Pika. Kalau Pika rasa susah nak cucuk, Pika boleh buat lubang dulu pakai ni. Buat lubang dulu, Okey. Ikut tanda kan, cikgu dah buat tanda tu. Ya. Ni saya suka, cikgu. Cucuk je. Kecil-kecil kalau ayah saya beli barang, saya suka cucuk-cucuk yang polisterin yang datang sekali tu, cikgu. Samalah anak saya. Okey, kita cucuk pula. Ni kita namakan pokok renek ni sejenis pokok palma lah. Okey, yang ni cikgu ambil pokok palma. Pokok renek ni yang ni cikgu ambil pokok palma. Okey, pokok palma. Okey, kita penuhkan kawasan tepi ni. Okey. Kan? Kita tengok. Dah nak siap dah, cikgu. Nampak tak simbol? Okey, nampak tak simbol? Nampak simbol dengan pokok dia? Simbol dan pokok sama. Yes. Yang ini Ya. Kalau kita tengok simbol yang sini. Kalau kita tengok simbol yang ni. Kan? Kalau kita tengok simbol yang ni. Ya. Sama juga dengan yang ini. Macam tu. Cantik. Yang ini guna apa, cikgu? Cikgu ada cat sikit ya? Cikgu ada tambah cat sikit lah. Nak bagi naikkan warna dia. Okey. Jom, kita teruskan lagi. Jom, cikgu. Kita dah siap kah? Dah, saya dah siap. Cepat kan? Cepat. Okey, sekarang kita nak letak pula pokok yang comel kat sini ni. Okey. Pokok bunga-bunga merah ni. Yang ada bunga merah ni. Okey. Macam pokok cili je, cikgu ni? Bukan pokok bunga lah. Cikgu gambarkan ni pokok bunga lah. Sebab besar cikgu. Pokok cili kecil je. Boleh je kau nak tanam pokok cili. Boleh lah kan. Orang tak pernah buat kan, boleh kita buat. Untuk landscape kurang digunakan ya, biasa cikgu. landscape ni kita pokok-pokok hiasan. Ya, bonsai cikgu. Betul. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Sampai habis. Sudah habis. Sampai habis. Sampai ke dalam. Sampai boleh? ke dalam. Kalau tak boleh, pakai lidi, cucuk dulu. Okey, saya pakai lidi saya, cucuk dulu. Bagi adik-adik di luar sana, kalau nak mencuba cara ni, jangan sampai tercucuk banyak sangat kan, cikgu. Nanti dia jadi longgar, ya? Ya. Okey. Okey, Okey, sampai situ. Okey, sekarang kita nak letak pokok.
Pokok. Kita nak letak pokok. Pokok paling besar. Pokok paling besar. Okey. Okey. Alright. Kita tengok kat dalam pelan ni, kat mana pokok paling besar ni? Okey. Kat mana cikgu? Okey, yang saya nampak yang paling besar yang di sini. Di sini dekat cikgu. mana? Belah kanan. Ya, dekat dengan kolam. Dengan kolam. Okey, apa rasionalnya cikgu letak pokok besar dekat kolam? Okey, sebenarnya saya rasakan sebab Malaysia ni panas cikgu. Mungkin untuk melindungi sikit bila orang mandi di kolam. Ya, teduh sikit. Teduh sikit. Tak adalah air tu rasa panas kan? Betul. Jadi kita letak pokok yang lebih besar supaya kawasan Mendung kolam tu sikit. lebih redup. Okey. Okey, jom cikgu. kita letak pula pokok. Kita tanam pokok besar. Okey, tanam pokok yang besar Ambil sikit. kita tanam pokok yang besar. Lagi satu cikgu, mungkin pokok yang lagi besar ni dia bagus, mungkin orang nakkan melindung dari segi privasi. Ya, kan kita mandi kolam. That's why. Okey, sebab tu cikgu letakkan pokok palma ni bahagian tepi. Oh, okey. Jadi dia pun melindungi juga. Jadinya okay. Mandi kat kolam tak adalah terlalu nampak. Betul cikgu. Tapi yang ini cikgu tak sediakan pagar. Kan kalau kita letak pagar nampak lebih perfect lah. Nampak lebih perfect. Okey. Okey cikgu. Siap dah kan? Sudah siap. Kejap je kan? Kejap sangat cikgu. Kita tunjuk apa hasil kita. Okey, jom. Nak tunjuk macam mana ni? Dah siap, kenalah tunjuk cikgu. Kenalah tunjuk. Tak apa, kita akan cikgu kekalkan je di situ. Okay. Mungkin cikgu pusingkan sedikit di situ. Boleh macam ni? Ya cikgu, perfect. Okey, sekarang Alright. kita angkat sekali kot dengan ni. Okey. Okey. Sama ke tak cikgu? Sama ke tak? Sama ke tak hasilnya? Kan? Okey. That's perlunya kita lukis pelan dahulu. Betul. Kenapa? Sebab pelan ni kita merancang macam mana cara kita nak hasilkan landscape. Ya, Kalau cikgu. kita tak rancang, kita pakai buat je, takut nanti bila hasilnya jadi tak menarik ataupun tak memenuhi kehendak. Betul cikgu. Dan satu lagi, mungkin kalau kita tak buat plan, skalanya pun akan lari cikgu. Ya, betul. Betul. Sebab sesetengah orang saya tengok secara jujurnya di rumahnya, banyak pokok di situ, banyak yang dirancang tetapi tak tersusun cikgu. Ya, betul. Sayang sangat. That's why kita perlu buat pelan. Okey cikgu. Daripada pelan kita tahu kedudukan kat mana, saiz ukuran dia macam mana. Okey. Dan bila kita nak buat landscape, kita ketahuilah rumah belah mana dinding dia. Ini adalah dinding rumah. Ini dinding pikap rumah. perasan tak pikap sebenarnya? Tak, sebenarnya tak. Sebab tak tengok dari depan. Oh, jadi macam inilah kalau kita rupanya. ini adalah dinding rumah. Yang ini untuk meneduhkan pintu ke cikgu? Yelah. Jadi kalau kita nak buat tambahan, kita boleh tambah lagi. Dekat bawah sini boleh letak bangku ke. Betul cikgu. Kan sebab dekat dengan kolam renang. Kita boleh tambah bangku untuk rehat petang-petang. Ya cikgu. Dan kalau kita contohnya nak menghalang matahari banyak sangat masuk, boleh tak gantung pokok kat sini cikgu? Boleh juga. Tapi sebenarnya tak perlu pun tak apa sebab kita dah ada pokok yang besar ni. Okey cikgu. Macam tu. Sesuai sangat. Alright cikgu. Jadi inilah contoh bukan sebenarnya idaman landscape cikgu yang cikgu nak ya. Okey cikgu. Kita buat landscape mudah hari ini. Okey. Artinya Saya nampak yang ni apa cikgu? Okey, yang ni Pika. Okey, ni yang apa yang cikgu buat contohlah untuk kita buat pergola tu tadi. Okey. Yang ni kita pakai lidi. Lidi? Lidi ni tadi, okey kan warna yang ini? putih kan? Warna putih, okey. Kita dah cantum-cantumkan, lepas tu kita warna. Warnakan. Jadi kalau nak letak di sini sesuai tak cikgu? Sebab macam dah penuh dah. Dah penuh, tak payah. Tak boleh. Sebab kita punya pelan kita yang ini. Jadinya inilah hasil dia. Alright cikgu. Okey, baiklah kita sudah pun membuat landscape kita, contoh landscape kita di sini dan seperti sebiji macam plan. Jadi macam cikgu Nadia cakap pentingnya ada plan dalam kita pembuatan reka bentuk landscape. Baiklah sebelum kita sambung pembelajaran selepas ini, okey. Alright, saya nak tanya cikgu beberapa soalan sebenarnya. Contohnya kat sini kan cikgu cakap kolam ada kat sini dan ada pokok melindungi. Dan contohnya kalau kita guna air terjun ataupun kolam ikan, kalau kat sini cikgu nak letak kat bahagian mana yang sesuai? Okey, lagi satu benda lah yang kita ketahui kan. Okey, apabila kita nak buat sesuatu pelan landscape, kita kena tahu juga tentang matahari. Matahari turun kat mana, naik kat mana. Betul tu cikgu. Jadinya biasanya
kita akan banyak aktiviti kita waktu petang. Betul okey, tak? betul. Jadinya kalau pokok-pokok besar ni maksudnya kita dah halang matahari tu. Ya, cikgu, betul. Jadi kita kena tahu juga arah matahari. Okey. Macam tu. Jadinya penentuan saiz pokok, pokok apa yang kita guna, susunan landscape yang kita buat tu kita kena tahu juga. Okey, cikgu. Lagi satu sebenarnya, selain faktor matahari, saya tengok kadang-kadang orang gunakan pelindung, dia bina tinggi-tinggi tembok sebab nak halang angin. Sebenarnya tembok yang tinggi tu dia lebih kepada privacy. Oh, privacy. Okey. Privacy dan selain tu untuk keselamatan. Ya, cikgu. Keselamatan lah sebab biasa tembok tinggi ni keselamatan. Okey, Pika, lagi satu kita terlupa. Ya. Okey, landscape tadi kan cikgu dah cakap landscape terbahagi kepada dua jenis, landscape lembut dan landscape kejul. Betul. Okey. Kalau kat sini lah tadi kita dah terangkan, cikgu dah terangkan kan landscape lembut. Betul. Okey. Landscape kejul pula ni. Okey. Yang ada kat dalam ni landscape kejul apa, Mira? Boleh saya teka? Pika. Okey. Alright. Saya rasa pagar dan ini. Okey. Betul ke? Okey. Sebab dia keras. Okey. Pergola. Pergola. Okey. Dan mungkin Okey, ni lampu. lampu. Kalau adanya pagar, tapi tiada di sini. Jadi mungkin saya rasa lagi satu keliling kolam ni ada batu ya, cikgu. Binaan dia tu. Binaan dia. Dinamakan dia landscape kejul. Landscape kejul. Dan yang lain-lain ni adalah landscape lembut. Sebab dia adalah pokok. Ya, cikgu. Contoh lain yang kita boleh tambah kat sini untuk landscape kejul macam mana, cikgu? Selain batu. Mungkin kita boleh tambah, macam tadi cikgu cakap, kita boleh tambahkan kerusi. Kerusi di sini, ya. Dekat bawah. Betul, cikgu. Okey. Alright. Okey, cikgu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri rancangan kita, mungkin cikgu ada nak buat sedikit rumusan bagi apa yang kita dah telah pelajar pada hari ini. Okey. Jadinya okey, pelajar di rumah, okey, sebenarnya kalau yang cikgu guna ni ada yang cikgu dah beli. Okey, tetapi kalau di rumah di musim-musim PKP sekarang ni kita susah nak dapatkan bahan. Jadinya pelajar boleh gunakan kreativiti sendiri, boleh banner sendiri ataupun boleh buat sendiri pokok-pokok ni. Boleh gunakan kapas, boleh gunakan lidi, gunakan ranting-ranting halus. Okey, macam rumput-rumput ni nanti boleh juga pakai kertas warna. Tak payah susah-susah nak cari macam ni. Yang penting kan, Pika, kita nampak idea dia. Nak buat landscape tu macam mana? Kena itu yang ada paling idea. penting. Okey. Alright, cikgu. Baiklah, selepas ni kita akan sambung lagi tentang apa yang cikgu nak mengulas lagi tentang pelan dan juga landscape kita. Tapi sebelum itu kita berehat sebentar dulu, okey? Jangan ke mana-mana, di Mahir di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Anda masih lagi sedang menonton Mahir di Didik TV KPM dan hari ini subjek kita ialah pendidikan seni visual dan tajuk kita reka bentuk lanskap. Baiklah, tadi kita telah belajar bersama-sama Cikgu Nadia tentang cara membuat pelan untuk membuat reka bentuk lanskap dan kita sendiri pun dah hasilkan bersama-sama Cikgu lanskap itu sendiri. Okey, inilah contoh kita. Cikgu, bolehkah terangkan sikit hasil kita ni macam mana dan mengapakah ia menjadi contoh cikgu yang paling baik untuk hari ini? Okey. Yang ini, okey, model dan pelan yang cikgu hasilkan ini, okey, ini adalah berkonsepkan moden. Ya, cikgu. Okey, moden. Moden ni maksudnya landscape tu nampak simple. Okey, simple bermaksud dianya mudah diselenggara. Mudah nak jaga. Okey, kenapa? Okey, yang pertama, kalau pokok palma, daun dia susah gugur. Dia tak banyak gugur. Tak banyak gugur. Kalau pokok ni mungkinlah. Okey, tapi yang pokok-pokok kecil yang lain pun senang jaga. Pokok renek kecil, pokok itu pokok. Jadinya dari segi rumputnya pun tak banyak. Jadi dari segi maintenance penjagaan tu
kurang. Sesuai dengan kehidupan kita yang busy hari ini. Betul. Sebab tu cikgu hasilkan pelan dan model berkonsepkan modern contemporary. Jadi contoh macam cikgu pokok palma ni adalah contoh konsep contemporary cikgu. Tak, maksudnya kita gabungkan pokok-pokok ni yang sesuai. Penggabungan. Yang sesuai sebab pokok ni dia punya dari segi penjagaannya tu minimum. Maksudnya tak payah susah nak selalu kemas laman, nak kena selalu trim pokok, macam tu. Okey cikgu. Penjagaannya lebih mudah lah. Iya cikgu, jadi ada kebaikannya di situ untuk hari-harian kita yang sangat-sangat busy. Okey cikgu, selain itu yang kita dah buat hari ni, kita juga ada lagi satu model landscape yang lagi satu di sini yang ada pagar. Okey, alright, kat sini boleh tak cikgu Nadia terangkan sikit apa konsep yang kita gunakan? Okey, sebenarnya dekat sana pun sama juga, cikgu buat konsep contemporary juga. Tetapi di situ cikgu gunakan tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Ya cikgu. Kan cikgu gunakan tumbuhan yang lebih banyak warna. Warna merah kan. Okey, serta kalau kita tengok kat situ cara susunan rumput dia bahagian laluan pejalan kaki. Ya, ada batu ya cikgu. Okey, kalau kat sini yang landscape yang sini cikgu buat kolam renang kan. Betul. Kalau kat sana cikgu buat kolam saja ada air terjun. Ya. Nampak tak macam kesan ada air terjun tu? Betul cikgu. Dan laluan dia menggunakan batu-batu besar ya cikgu? Ya, laluan menggunakan blok-blok batu besar dan yang lain-lain tu adalah batu-batu halus lah. Dan kawasan rumput tu hanya pada satu ruang tertentu. Di tengah sahaja ya cikgu? Dan ini menggunakan rumput betul ke ataupun artificial cikgu? Itu tergantung kepada tuan rumah lah. Pemiliknya. Pemilik lah. Okey. Dia nak yang macam mana. Cikgu, yang pokok yang di tepi-tepi ni sebelah pagar ni, dia warna dia macam merah kuning. Ada merah kehijauan. Merah kehijauan. Kuning, macam tu. Jadi kalau kita buat simbolnya seperti yang cikgu dah tunjuk contoh tadi, dia akan jadi merah dan hijau. Tu seperti nampak tak dekat di pelan sini. tu. Dekat pelan tu. Okey. Dekat situ cikgu dah buat satu pelan dan lagi satu lukisan perspektif. Lukisan perspektif. Kalau lukisan perspektif tu, daripada pelan tu rata 2D kan. Okey, lukisan perspektif tu kita gambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Okey, baru kita nampak kalau jadi landscape tu nanti bentuk dia akan jadi macam tu. So daripada lukisan perspektif tu tadi kita hasilkan pula model. Model 3D ke cikgu ni? Ya, ini nama dia model. Jadinya itu yang lebih faham lah maksudnya. Lebih nampak dia punya dimensi dia, flow dia. Kalau lukisan 3D ni cikgu, dari mana sudut yang kita nampak lebih jelas? Macam mana kita nak pilih sudut tu? Ke kita kena setiap sudut 3D tu perlu ada? Sebenarnya kalau untuk lukisan perspektif ni kita kena buat beberapa sudut pandangan. Bahagian kiri, bahagian kanan, atas dan sebagainya. Okey, tapi yang kat sini cikgu hanya buat pada sudut sebelah kiri je sini, tak silap cikgu. Tapi bagi pandangan saya dah nampak jelas lah macam mana susunannya. Sebab tu sebenarnya kalau selepas kita lukis pelan, sebaik-baiknya kita lukis lukisan perspektif supaya nampak lebih jelas idea yang kita cuba sampaikan. Alright, baiklah cikgu. Okey, lagi satu saja saya nak tanya, lagi satu soalan je. Ya. Okey, sebenarnya saya dah nampak yang di easel tu dah lama dah yang hujung sekali. Bukan. Yang kedua tu cikgu, gambar-gambar tu. Okey. Boleh cikgu ceritakan sikit? Okey, yang ini contoh-contoh konsep contemporary. Ini contohlah kalau kita tengokkan laman-laman. Rumputnya pun yang sama. ditanam semua tersusun. Okey. Rumput ditanam tu tak bersepah-sepah. Kan kalau disebabkan ada konsep dan kita dah buat plan, kita dah tahu macam mana cara nak susun atur, pokok apa kita nak guna. Betul. So laman tu nanti dia akan nampak lebih kemas. Lebih kemas. Ya, lebih teratur, kemas dan senang nak jaga. Okey cikgu. Bila saya tengok konsep landscape contemporary ni, dia kena sentiasa dijaga ya cikgu? Dia tak boleh dibiarkan. Kalau tak bentuk terus lari. Ya. Dia kena sentiasa, maksudnya sebab tu dia tak guna pokok-pokok yang cepat besar. Dia guna pokok-pokok yang jenis-jenis tak yang senang gugur satu dan tak cepat membesar. Tak cepat besar, yang senang nak jaga. Dan juga lagi satu, rumput palsu. Kebanyakannya sekarang memang guna rumput palsu lah. Betul. Sebab nak jaga senang. Okey, cikgu, sebenarnya kita hari ini buat plan dan juga kita bina reka bentuk lanskap pada yang saiz ini, model ini. Okey, saya nak tanya sebenarnya cikgu, selain itu apa yang kita belajar pada hari ini? Okey.
Yang penting hari ini pelajar, apa yang awak kena tahu ialah okey, awak tahu macam mana cara nak keluarkan idea. Macam mana nak keluarkan idea untuk menghasilkan sebuah lanskap. Okey, daripada idea tu tadi, kita jelmakan menjadi sebuah model. Okey, supaya kita lebih jelas. Okey, kalau landscape tu nanti pada di tempat yang betul ataupun di kawasan yang betul, okey, hasilnya akan jadi seperti ini. Yang itu kita kena tahu. Itu pelajar kena faham. Okey, yang kita nak tengok pada pelajar ialah idea dia. Macam mana idea dia untuk menghasilkan landscape tu. Okey. Susunan dia macam mana? Setiap orang berbeza idea. Ya, cikgu. Kan? Betul. Dan imajinasinya apa yang dibayangkan tu diletakkan di atas kertas dan dijadikan macam model ni. Ya, betul. Supaya betul-betul apa yang dia nak tu tercapai. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu. Okey, Cikgu Nadia, itu sahaja masa yang kita ada untuk hari ini. Terima kasih banyak Cikgu Nadia kerana bersama kita untuk subjek pendidikan seni visual. Tajuk kita reka bentuk lanskap. Okey, bagi anda di luar sana, kita akan bersiaran lagi pada hari esok pada waktu yang sama. Jadi jangan lupa untuk saksikan. Untuk anda di luar sana, terima kasih menonton setia bersama kami. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.